Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Nabi Center meneruskan pengajian tafsir Imam Ibn Kathir, dan alhamdulillah kita sebelum ini telah pun menghabiskan surah-surah di awal juzuk ke-30. Dan surah yang sebelum ini kita dah habis surah At-Takwir. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat bersama-sama tafsir Imam Ibn Kathir bagi surah Al-Infitar. Dan surah ini adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, maka dia digelar Makkiyah. Dan di awal tafsir surah ini Imam Ibn Kathir membawa hadis yang beliau telah ulang dalam surah sebelum ini, itu surah At-Takwir, iaitu sebuah hadis dari Imam An-Nasa'i dan lain-lain lagi yang mengatakan bagaimana terdapat surah yang melambangkan atau membayangkan kelebihan tiga surah, itu membayangkan akhirat. Itu bukan riwayat An-Nasa'i, maafkan saya, tetapi ia disebut dalam tafsir ini beberapa kali. Ia adalah satu hadis yang menerangkan bagaimana kita kalau nak melihat gambaran kiamat, maka bacalah tiga surah. Pertama surah At-Takwir, yang kedua surah sekarang ini surah Infitar, dan yang ketiga surah lepas itu adalah surah Insyiqaq. Maka tiga surah ini membayangkan seolah-olah kita dapat melihat di depan mata kita kegoncangan, kedahsyatan, kehancuran alam, permulaannya kepada hari akhirat, iaitu hari kiamat yang menggemparkan, yang berlaku kemusnahan pada alam dan dunia ini. Maka kalau siapa nak melihat bagaimana ia berlaku seolah-olah depan matanya, maka dia baca surah ini, iaitu surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, dan surah Infitar sekarang idza samaa'un fatarat, dan juga surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u insyaqqat. Baik, kita berada di sini bersama surah Al-Infitar, iaitu surah yang dimulakan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat. Allah SWT menerangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat, dan peristiwa ini bermula daripada kehancuran alam sehinggalah kepada pembicaraan atau perbicaraan dan penghitungan amalan manusia, bahkan semua makhluk. Jadi surah dimulakan dengan menyebut ketika mana langit itu terbelah. Maksudnya langit yang kita lihat di atas kita ini yang nampak begitu sempurna, tidak ada langsung sebarang keretakan atau sebarang kekurangan dan kecacatan, langit yang indah ini akan pecah. Bagaimana wallahu alam ketika itu manusia akan dapat melihat langit itu pecah, dan ini menunjukkan bagaimana binaan yang begitu kukuh ini juga akan musnah. Apatah lagi kita makhluk yang lemah hidup kat dunia ini, bahkan langit dan seluruh alam ini pun akan hancur. Baik, dan diterangkan lagi wa idzal kawakibu intatharat, dan ketika mana bintang-bintang berguguran, pecah, hancur, berguguran. Maka di antara benda yang di langit ialah bintang dan yang kita panggil planet, dan semuanya yang ada di langit yang sentiasa ada di sana, yang sentiasa kelihatan kukuh, juga akan hancur dan musnah dan berkecai dan bertaburan. Dan ingatlah ketika wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan-lautan itu menggelegak, menjadi panas, menggelegak, menjadi tidak tenang lagi, dan terbakar dan lain-lain lagi sebagaimana disebut oleh ayat-ayat yang lain. Ketika itu lautan juga bercampur aduk, menggelegak, meluap-luap dan sebagainya. Dan ketika itu juga ingatlah ketika wa idzal quburu bu'thirat, dan ingat ketika kubur dibongkar, dikeluarkan, menunjukkan bahawa makhluk dibangkitkan.
makhluk ini, manusia dan jin dan sebagainya dibangkitkan pada hari itu. Bermakna ini adalah 4 ayat yang menceritakan dengan mudah, dengan ringkas dan padat kehancuran alam sehinggalah kepada perhitungan amal. Kalau kita lihat ayat yang lain, dia akan panjang sikit. Kalau kita lihat ayat tertentu, dia akan cerita lebih panjang lagi. Maka ini di antara surah yang ringkas, yang padat, maka disebutkan 4 ayat. Bahkan 3 yang pertama adalah tentang kehancuran alam. Ayat yang keempat ialah tentang kebangkitan manusia dan makhluk yang telah meninggal, dihidupkan balik. Jadi makna inilah kita panggil cara Al-Quran mempelbagaikan penceritaannya tentang hari kiamat dan sebagainya. Baik, apa kata Imam Ibn Kathir? Beliau kata sini bahawa mengikut pendapat para ulama tafsir bahawa kubur akan dibongkar dan akan dicari balik dan akan dikeluarkan. Maka kata Imam As-Suddi, Ibn Kathir mengambil kata-kata Imam As-Suddi, itu Imam tafsir, tuba'tharu tuharraku fayakhruju man fiha. Maka akan dibongkarkan, akan digerakkan, akan terkeluar dan keluarlah sesiapa yang ada di dalamnya, dalam tanah. Baik. Maka selepas 4 ayat tersebut, ingatlah ketika langit itu pecah, bintang bertebaran dan berguguran, lautan meluap-luap dan terbakar dan sebagainya, kubur dibongkar. Ketika itulah disambung ayat Quran, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, iaitu kata Imam Ibn Kathir, idza kana hadha hasala hadha, bila berlaku yang tadi, berlakulah yang ini. Maksudnya bila berlaku yang tadi semua pendahuluan kepada kiamat dan berlaku pula manusia dibangkitkan, ketika itulah manusia akan tahu apa yang dia telah amalkan, amalannya. Maksudnya apa yang dia telah buat yang baik atau yang buruk, dia akan tahu dan dia akan menerima balasan. Baik. Selepas itu semua ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Datang ayat yang mengandungi semacam bentuk soalan. Soalan ini bukan soalan untuk tahu jawapan dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa lain pun sama. Kadang-kadang kita tanya soalan bukan untuk mengetahui jawapan. Ada orang tanya soalan untuk memberikan jawapan. Ada orang tanya soalan untuk memberikan amaran. Misalnya ayat ini berikan amaran. Ada juga soalan yang memberikan hukuman. Dalam soalan tu dah ada jawapan. Soalan tu ada soalan yang ditanya untuk memberikan kita panggil macam satu bentuk, macam kalau dalam bahasa kita soalan tu soalan berbentuk soalan mengejek atau soalan untuk menyindir dan sebagainya. Jadi soalan-soalan ni adalah dalam asal bahasa apa pun, soalan untuk mengetahui jawapan. Jadi kalau macam orang tanya, biasa kalau orang nak bergaduh, kalau ikut bahasa utara kan, kalau bergaduh, apa ni, anak mampui, tanya gitu. Anak mampui itu soalan. Jadi bukan jawapannya ya atau tidak, jawapan dia maksudnya kena faham sendirilah. Itu dah soalan berbentuk amaran. Nak mampus. Ayat tu yang kasar je lah. Soalan tu kasar, bukan soalan atau jawapan. Kan? Ataupun dia tanya soalan ataupun soalan tu berbentuk, dalam soalan tu memang menunjukkan jawapan. Bukankah macam contoh soalan ayah kepada anak ataupun tuan kepada pekerja, siapa yang beri engkau makan dan minum selama ni, begitu. Soalan tu tak baguslah, mengungkit, tapi itulah bentuk soalan. Siapa yang tolong kau, siapa soalan. Tapi soalan nak memberikan jawapan dalam soalan tersebut supaya tidak perlu menjawab lagi. Maka di sini kata Imam Ibn Kathir, hadza tahdidun, maksudnya ini amaran. Wahai manusia, apa yang sebenarnya telah menyebabkan engkau tertipu dengan Tuhanmu? Maksud tertipu yang menyebabkan engkau lupa pada Tuhan. Apa yang sebenarnya menyebabkan engkau lupa pada Tuhan? Maksudnya
manusia ni seperti dimarahi. Itu maksud soalan. Soalan yang berbentuk soalan penegasan untuk memberikan jawapan, soalan untuk memarahi atau memberi amaran. Ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka. Maksudnya apakah yang menyebabkan kau terpedaya? Kan? Bi rabbikal karim. Sampai kau meninggalkan Tuhanmu. Kan? Apa sebenarnya? Maksud satu benda yang tak patut bila seorang manusia meninggalkan Allah SWT, tidak beriman, tidak mentaatinya, tidak itu, tidak ini, maka apa sebenarnya? Kan? Bagaimana kamu boleh buat begini? Itu maksudnya. Apa yang sampai macam ni kamu lupakan Tuhanmu? Itu maksud dia. Baik. Jadi di sini disebutkan sini kata Imam Ibn Katsir, makna ayat ini ialah ma gharraka ya ibna Adam bi rabbikal karim ay al-azim. Apa yang menyebabkan engkau terpedaya sedangkan Allah itu Allah yang maha agung, maha mulia, maha hebat. Apa yang menyebabkan kamu terpedaya dan tinggalkan Allah? Hatta aqdamta ala ma'siyatihi wa qabaltahu bima la yaliq, sehingga kamu melakukan maksiat, mengingkarinya dan memberinya sesuatu yang tidak layak. Maksudnya kamu berhadapan, kamu berinteraksi dengan Allah dengan cara yang tak betul. Allah Tuhan yang mana kita sebagai hamba, tapi ada manusia yang tidak menganggap sebegitu, maka meninggalkan Allah SWT. Maka apakah sampai ke tahap ini? Kenapa? Apakah yang menyebabkan kamu, wahai manusia, meninggalkan Allah SWT? Itu maksud dia. Dan Imam Ibn Katsir membawa sebuah hadis untuk memahamkan lagi kita maksud ayat ini, iaitu sama macam dalam hadis kata Imam Ibn Katsir, yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, ya bani Adam ma gharraka bi, wahai anak Adam, apa menyebabkan kau terpedaya daripada mentaatiku? Ya bani Adam madza ajabtal mursalin, wahai anak Adam, apakah yang telah engkau jawab kepada para rasul? Maksud soalan demi soalan. Macam kita kata kepada orang yang buat salah, kenapa kau buat begini? Apa menyebabkan kau buat begini? Kenapa kau buat begini? Maksudnya soalan untuk memberikan balasan ataupun amaran. Dan untuk memarahi. Itu maksudnya. Jadi soalan yang tak perlu dijawab. Tapi jawapan itu ada. Maksudnya jawapan itu sedia maklum. Apakah jawapannya? Kata Imam Ibn Katsir, dia membawa satu riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang mendengar seorang lelaki membaca ayat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka dia terpanggil untuk bercakap. Umar terdengar orang baca dan dia berjawab, al-jahlu. Seolah-olah dia menjawab dan menegaskan, wahai Tuhan, yang menyebabkan manusia itu terpedaya daripada dan terpedaya dan meninggalkanmu ialah kejahilan. Maksud kejahilan ni ialah ketika manusia buat salah, maka dia dalam keadaan jahil tentang Allah SWT. Kemudian dia sedar dan bertaubat. Bermakna Sayyidina Umar jawab. Jawapan dah sedia maklum. Maksudnya tidak sepatutnya kita meninggalkan Allah SWT. Tetapi kalau kita tinggalkan Allah, apakah sebabnya? Sudah sedia maklum, kejahilan. Itu kata Sayyidina Umar. Dan juga dalam satu riwayat lagi, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, membaca ayat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, dan dia berjawab, gharrahu wallahi jahluhu. Sama macam ayah dia. Yang menyebabkan manusia terpedaya demi Allah, katanya, ialah kejahilan manusia tersebut. Maksudnya manusia ketika itu dia seolah-olah tidak kenal Allah SWT. Maka dia melawan atau meninggalkan. Kerana sepatutnya kalau dia berilmu tentang Allah, dia mengetahui dan mengenal Allah, dia tidak akan buat dan dia tidak akan tinggalkan Allah SWT. Itu maksud dia. Baik. Kemudian juga ada riwayat daripada Qatadah, iaitu salah seorang ulama tafsir dan juga tabi'i. Dia mengatakan bila ayat ini dibaca, dia kata satu-satunya perkara yang memperdaya anak Adam ialah syaitan. Maka sama ada kejahilan yang juga dibantu oleh syaitan. Inilah yang menyebabkan manusia itu sepatutnya tidak lupa pada Allah, tapi dia lupa dan dia meninggalkan Allah SWT. Baik. Kemudian dibawa juga pandangan yang menarik daripada seorang lagi ulama terkenal, itu Al-Fudail bin Iyad.
Fudail bin Iyad kata, "Lau qala li ma gharraka bika ma gharraka bi." Kata Fudail bin Iyad, kalaulah Allah kata kepadaku, kenapa dan apakah yang menyebabkan kau tinggalkan aku? Apakah yang memperdayamu sehingga kau buat silap dan kau tinggalkan aku? Kata Fudail, aku akan jawab, suturukal mulkhah. Dia akan menjawab, perlindunganmu ya Allah. Bila engkau melindungiku dan menyembunyikan keaibanku dan kesilapanku daripada manusia, itu dia yang kadang-kadang menyebabkan aku terpedaya. Maka ini dia beri jawapan ni untuk kita faham bagaimana Allah SWT memberikan kita pelbagai nikmat. Di antara nikmat itu ialah Allah SWT berikan perlindungan, dan bila kita buat salah Allah SWT tutup daripada pengetahuan manusia, Allah ampunkan, dan Allah berikan peluang untuk kita bertaubat. Kadang-kadang benda ini menyebabkan kita lupa. Maka Fudail bin Iyad membawa makna tersebut. Baik. Kemudian seorang ulama tafsir juga Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, kalau Allah berkata kepadaku, ma gharraka bi rabbikal karim, benda yang sama apa yang menyebabkan kau terpedaya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, la qultu, aku akan berkata, gharrani karamul karim. Yang antara yang menyebabkan aku terleka ialah pemurahnya dan mulianya dan baiknya Allah kepada kita. Jadi bila Allah SWT baik kepada kita, kita kadang-kadang leka sebab Allah SWT tidak menghukum segera, tidak seperti umat zaman dahulu yang mana mereka buat salah Allah akan hukum mereka segera. Umat zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan tempoh, Allah berikan peluang Allah berikan peluang dan Allah berikan masa. Kemudian manusia itu pula insaf, Allah berikan taubat. Manusia itu pula beristighfar, Allah hapuskan dosa dia. Bermakna betapa baiknya Allah kepada kita, dan kadang-kadang kebaikan itu menyebabkan kita leka. Itu maksud dia. Baik. Dan Imam Ibn Katsir juga menyebut dan menghuraikan bahawa di sini dia kata turun ayat ini, ada di antara ulama ada yang mengatakan turunnya ada sebab turunnya, iaitu bagaimana Nabi SAW diganggu oleh orang kafir dan dia tidak dihukum pada waktu yang pada waktu itu. Maka membayangkan bagaimana Allah memberikan tempoh, memberikan ruang, memberikan masa. Maka ada manusia yang tertipu. Baik. Kemudian Allah menyambung lagi, apakah menyebabkan kamu boleh meninggalkan Allah yang pemurah, yang mulia, yang agung, sedangkan dialah alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sedangkan dia Tuhan yang menciptakan kamu dan mengelok dan mengindahkan kamu. Bermakna Allah SWT menyebut nikmatnya yang diberikan. Manusia leka dan lupa pada Allah, tidak menyembah Allah. Ada yang menyembah Allah tapi tidak mentaati Allah, meninggalkan Allah. Sedangkan Allah itulah Tuhan yang satu yang telah menciptakan kita. Kalau tidak kerana Allah, maka bagaimana kita boleh wujud ke dunia? Allah ciptakan kita. Bukan hanya ciptaan biasa, ciptaan yang elok sebagai manusia, bukan sebagai yang bukan manusia. Bermakna ini adalah di antara cara Allah SWT mengingatkan kita supaya kita tidak lupa pada apa yang telah diberikan kepada kita. Sebab itu Allah SWT memberikan ujian kepada kita, memberikan kesusahan, adakah kita bersabar, dan memberikan kesenangan, adakah kita bersyukur. Maka sebut di sini firman Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ya, iaitu kata Ibnu Katsir, ay ma gharraka birabbil karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Apa yang telah menyebabkan kamu lupa pada Allah, terpedaya dan lupa pada Allah, sedangkan Allah itulah Tuhan yang menciptakan kamu dan mengelokkan dan menjadikan kamu manusia yang sempurna. Ay ja'alaka sawiyan mustaqiman mu'tadil qamati muntasibaha fi ahsanil hayati wal ashkal. Allah menjadikan kamu tegak, sempurna, boleh berdiri dalam bentuk yang cukup indah. Manusia yang indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia yang indah. Kan? Maka apa menyebabkan kamu boleh tinggalkan Allah yang telah memberikan kamu rupa paras yang indah sebegini? Ingatlah, dia yang memberikan kamu, maka taatlah. Itu maksudnya. Kemudian Imam Ibn Katsir membawa hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan lain-lain lagi tentang hadis yang bagaimana Nabi SAW menceritakan hadis kursi, iaitu hadis kursi, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang penciptaan manusia.
iaitu hadis kursi, wahai anak Adam, bagaimana kamu dapat mengatasiku, aku yang ciptakan kamu daripada benda yang paling hina yang tak ada apa-apa. Sehinggalah aku telah memberikan kamu segalanya, memberikan kamu keindahan tubuh badan, dan kamu berjalan dengan pakaian yang indah, dan bumi itu tempat kamu, dan kamu akan dikembalikan ke bumi dalam masa yang sama. Fajama'ta wa mana'ta. Jama'ta maksud kamu kumpulkan semua harta dunia, wa mana'ta, dan kamu tak nak bantu orang. Sedangkan Allah yang ciptakan kamu, Allah yang berikan kepada tidak ada apa-apa kepada manusia, kepada pakaian, kepada kekayaan. Tiba-tiba kamu jama'ta, mengumpulkan semuanya, wa mana'ta, dan kamu tak nak tolong orang. Orang kaya tugasnya ialah membantu yang miskin. Tapi bila dia kaya dengan hasil yang Allah berikan, tiba-tiba dia menghalang dan kedekut, maka dia tidak kena dengan bagaimana dia terhutang budi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah berikan kepada kita kekayaan, ialah untuk membantu orang lain. Itu maksud dia. Bukan hanya harta, tapi juga ilmu, kepakaran, kemahiran untuk kita kongsi dan bantu orang lain. Sehinggalah bila sampai ke akhir hayat, baru kamu nak bersedekah. Itu maksud dia. Malah hadis kursi menyatakan bahawa ada manusia yang lupa asal usul kejadian, kemudian diberikan kekayaan, lupa pula Allah yang berikan, maka dia telah menghalang dirinya daripada menolong orang lain dan tidak bersedekah dan kedekut. Akhirnya sampai nak mati, baru dia fikir nak sedekah, sedangkan dah habis masa sedekah. Maksudnya dah habis masa dah untuk beramal. Ketika nak mati, maka dia teringat dia ada banyak harta, kalaulah boleh dia nak bersedekah dan sebagainya. Sedangkan dia telah diberikan peluang dalam kehidupan, mungkin 50 tahun, 60 tahun, umurnya 80, 70 tahun, apa yang dibuat? Kemudian bila sampai ke akhir hayat, baru-barulah dia terfikir untuk bersedekah, maka tidak boleh. Itulah dia hadisnya. Kemudian disebutkan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam segala bentuk yang Allah inginkan, Allah jadikan kamu. Kata ulama tafsir, maksud ayat ini ialah ingatlah bahawa Allah telah menciptakan kamu, dan kamu ini ada rupa paras yang menyamai keturunan kamu yang Allah pilih. Mungkin orang ni sama muka macam mak dia ke ayah dia ke datuk dia ke keturunan dia. Allah jadikan kamu pelbagai. Allah yang pilih. Dan dalam masa yang sama, kata ulama tafsir, satu di pandangan ialah dan Allah memilih kamu muka yang indah, yang elok, tidak memilih apa yang menyerupai haiwan. Ingatlah nikmat Allah tersebut, yang mana Allah ciptakan kamu, elokkan tubuh badan kamu, dan rupa kamu tidak buruk, bahkan rupa kamu rupa manusia, bukan rupa haiwan. Maka ini maksud ayat ni, untuk mengingatkan kita bagaimana kita terhutang budi dan terikat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, kerana dialah yang telah menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Bukan hanya tiada kepada ada, dalam bentuk yang elok, yang mampu kita hidup, yang indah, yang sempurna, yang sesuai. Kemudian tiba-tiba kita berpaling dan terpedaya dan meninggalkannya pula. Maka orang-orang kafir diingatkan di dalam ayat ini, dan juga ketika diturunkan itu, bagaimana mereka salah memilih untuk menyembah berhala dan lain-lain Tuhan yang tidak betul, sedangkan Allah yang memberikan segala-gala. Bagaimana kamu boleh hilang, terpesong dan terpedaya dan meninggalkan Allah SWT? Maka inilah yang dipanggil mengingatkan. Maka bila kita baca Al-Quran ini, kita mengingatkan diri kita, dan Allah SWT sentiasa mengingatkan kita bahawa kita adalah daripada Allah SWT. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan ingatlah ketika kita lahir dahulu, kita tidak ada apa-apa di dunia ini. La ta'lamuna syai'a. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluar kamu daripada perut ibu kamu, kamu tidak tahu apa-apa. Dan manusia itu bila dia mula-mula tak ada ilmu, kemudian ada ilmu, dah tu dia lupa balik. Dan dalam Quran kita baca surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami lanjutkan usia, kami akan terbalikkan kejadian dia. Dia asal lemah, kuat, lemah balik. Tak ada ilmu, ada ilmu, tak ada ilmu balik. Ingatan kuat, tak ada ingatan yang lemah, tak ada apa ilmu. Ingatan kuat, lupa balik.
maka ini dipanggil pengajaran. Bagaimana kita boleh lupa bahawa Allah yang menjadikan kita, mengelokkan kita, bahkan memberikan kita segala-galanya hidup ini, semuanya daripada Allah SWT. Bikum min ni'matin fa min Allah. Apa sahaja nikmat yang Allah beri kepada kamu, yang kamu miliki, fa min Allah, daripada Allah SWT. Jadi kitalah yang paling miskin. Kita kembalilah kepada Allah yang Maha Kaya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung ayat yang ke-9 dan ke atas tentang bagaimana sebahagian manusia menolak agama ini, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat segala amalan mereka untuk orang kafir dan juga orang yang zalim. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung akan datang surah Al-Infitar. Kita sambung nanti akan datang insyaAllah pada ayat yang ke-9. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.